Tebede is a mountainous area in the district of Sirian with a distance of 75 kilometers from Kuching, and the communities are mostly Bijayu who are farmers and gardeners. The water sources are from the valleys and they enjoy the Cisco power generators. Sometime in late 2010, a logging company had encroached into and destructed their gardens, paddy fields, their ancestral lands, and extracted the logs from their forests. On 4th April 2011, the villagers erected a first blockade and dismantled the bridge and culvert on the main logging road with a distance of 10 minutes walking from Kampung Temeng to stop the logging activities to further encroaching into their ancestral lands. The second blockade was on 8th April 2011, where there were 500 villagers participated, including women and children. As a result, 6 villagers were arrested. For further information, let's listen to one of the arrested person, that is Mr. Papai. Kejadian balak ini bermula pada tahun 2009. Di mana sebelum Serikat Yayasan Sarawak nak memasuki kawasan ini untuk mengambil balak, dia ada membawa perbincangan dengan kesemua kelima-lima ketua kaum. Lepas itu, jawapan ketua kelima-lima ketua kaum memang membantah sekeras-kerasnya pemasukan balak di kawasan Gunung Meranyah. Jadi selepas itu diam dan senyap seketika sehingga tahun 2010 bulan 12 syarikat ataupun pemegang lesen pembalakan di kawasan Gunung Meranyah yaitu Yayasan Sarawak dan syarikat yang bertanggungjawab dipertanggungjawab untuk mengambil menuai balak-balak di kawasan Gunung Meranyah dan membawa penduduk kelima-lima penduduk kampung pada bulan 12 itu bermusyawarah di Dewan Serbaguna Kampung Temeng Putah. Semasa itu juga semua kelima-lima ketua kaum dan penduduk kampung membantah keras kemasukan dan pengambilan balak-balak di kawasan Gunung Meranyah. Dan saya sendiri yang berkeras-keras tidak menerima ataupun tidak bersetuju kemasukan balak di kawasan Gunung Meranyah. Disebabkannya pertama sekali kami penduduk kampung khasnya Kampung Temeng Murah, Kampung Temeng Mawang, Temeng Putah dengan Temeng Bengan tidak mau peristiwa berlaku pada tahun 80-an masa pembalakan yang lepas. Dan oleh itu, dan Serikat Pembalakan dan Yayasan Sarawak telah menunjukkan lesen pengambilan balak di Gunung Meranyah sudah diluluhkan. Walau bagaimanapun kami penduduk kampung tetap berkeras membantah kemasukan balak itu. Dan mereka bersetuju membayar pempasan tanah setiap 1 meter lodging road dia berjalan dia 1 meter sebanyak RM40 dan pokok buah-buahan durian RM75 masa itu yang 6 km daripada Tebede itu yang dibayar macam itu. Tetapi kami penduduk kampung tetap tidak menerima juga itu. Tidak bersetuju walau dia bayar sebanyak manapun. Penduduk kampung tetap tidak bersetuju menerima pempasan bayaran yang disebut oleh serikat itu tadi. Dan kami berkeras juga membantah. Dan apa jawaban yang kami terima masa itu, masa bulan 12 2010 itu, dia akan membawa perkara ini ke pihak atasan. Pada pihak atasan. Saya tidak tahulah atas mana dia nak beritahu. Jadi selepas itu, setelah habis mesyuarat,
penduduk kampung semua balik pada tempat masing-masing dan pada bulan 6 Musyawarahnya di mana? musyawarah di Kampung Temung Putah, saya dah sebut tadi. Musyawarah di Dewan Masyarakat Kampung Temung Putah pada bulan 12 tu. Jadi selepas musyawarah itu pada tahun 2010 orang sibuk bergawai, Syarikat Alian Bahagia sudah mula memasuki kawasan tanah Kampung Temeng, start mulai daripada tanah Kampung Temeng Bengan. Itu pun diorang masuk curi-curi pada waktu malam, bukan waktu siang tu. Nah, lepas itu apabila dia sudah masuk, ditahan penduduk kampung, tahan, memang tidak boleh ditahan lagi dah. Dia dah masuk. Sampai ada yang ketua kampung Bengan sampai diorang kena tangkap polis juga tu hari. Sebab kena cuba nak menahan. Masa itu bulan 2 2011. Yang Berhormat Manyin telah berjumpa dengan penduduk kampung yang berpusat di Kampung Temung Murah bersama wakil daripada Syarikat Yayasan Sarawak dan Syarikat Alian Bahagia pada bulan 2 di Kampung Temung Murah. Kami telah mengadu kepada Yang Berhormat Datuk untuk menahan, untuk membantah, untuk menyuruh balak-balak ini balik supaya tidak meneruskan kerja dia. Apa yang jawapan yang kami terima, Yang Berhormat Datuk Manyin, dia kata dia tidak ada kuasa. Dia tidak ada kuasa untuk menahan balak. Disebabkan dia kata kamu orang sudah sign perjanjian. Apabila dia cakap macam itu, apalagi penduduk kampung mulai gelisah dan marah. Dan kami tidak tahu masa itu, kami belum tahu lagi siapa yang menandatangani perjanjian balak. Kelima-lima ketua kaum telah menandatangani perjanjian pembalakan dan termasuk pengulu kawasan Tebede. Itu yang membuat penduduk kampung Temeng, Tepei, Temeng Mawang, Temeng Murah, Temeng Bengan merasa kecewa dan merasa hampa. Saya sendiri mengadu, kami membuat surat kepada jabatan-jabatan yang berkenaan, semua tidak dilayan. Jawapan yang kami terima pihak atasan, arahan pihak atasan. Saya tidak tahu atasan mana yang dia orang beritahu, tapi yang jawapan yang kami selalu terima pihak atasan. Bulan 2 juga kami telah disebabkan kami sudah kecewa dan merasakan kami ini tidak ada tempat lagi kami mengadu. Jadi Yayasan Sarawak dengan Syarikat Alian Bahagia nak berjumpa, nak berbincang lagi dengan kami di penjabat daerah kecil Tebede. Pada bulan, kalau tak silap saya, pada bulan 2 juga. Bulan 22 selepas perjumpaan dengan Yang Berhormat Datuk Manyin. Pada bulan 2. Disebabkan kami itu dah orang-orang kampung yang kena tanah dia yang dah sampai sini, yang sampai tempat saya pijak sekarang ini, mereka mengatakan sukat gantung tidak dibayar. Apabila kami membuat perbincangan dengan Yayasan Sarawak dengan Alian Bahagia, apa ya jawapan kami dapat? Dia mengatakan macam mana nak bayar, semua kawasan itu di bawah lesen area. Tapi walau bagaimanapun jawapan dia beritahu macam itu, saya jawab lagi, walaupun di bawah lesen area, kalau Yayasan Sarawak dan Alian Bahagia prihatin dengan penduduk kampung, harus dibayar mengikut yang sepatutnya. Saya merayu. Sehingga sekarang ini, rayuan dan perbincangan kami ini, kami itu tidak diterima dan tidak dilayan. Itulah sebab saya katakan tadi, kami sudah tidak ada apa lagi. Di mana lagi kami mengadu,
kami mengadu pada wakil rakyat kami, dia tidak bertanggungjawab dan dia kata dia tidak ada kuasa. Itu yang saya heran. Sedangkan dia adalah wakil rakyat N18 Tebede. Rakyat dia sendiri yang mengadu, dia sendiri yang kata dia tidak ada kuasa. Itu yang membuatkan kami kecewa dan putus asa rasanya. Mungkin kebanyakan putus asa sehinggalah berlakunya peristiwa permulaan kami membuat cobaan membuat blokes pada permulaan yang pertama 4 hari bulan 4 bulan 4 2011 ya. Yang diorang tu potong jembatan apa semua tu. Itu amaran yang pertama kami bagi. Dan jawapan pihak-pihak syarikat Alian Bahagia pun selalu memanggil, memberi surat kepada individu-individu yang dia mungkin percaya akan memperdayakan orang itu. Cuba nak memperdayakan orang itu dengan layanan dia bagi surat, dia kata membayar. Tapi ada seorang segelintir yang terima surat ini mengatakan kepada kawan-kawan yang menerima surat itu jangan pergi. Itu adalah satu penipuan, diorang kata. Dan saya sendiri pun beritahu dengan diorang jangan pergi. Okey, selepas warning yang pertama, yang warning yang kedua pada 8 hari bulan ya, blokes lagi sekali yang tempat yang kita ada sekarang ni. Diorang dah, saya pun tidak tahu siapa yang sebenarnya melakukan pembakaran jentera-jentera pembalakan ini ya. Jadi sehingga habis saja blokes yang amaran yang keras terakhir ini, bermacam-macam hal berlaku pada kami di kampung ini. Sampai saya sendiri 2 kali surat polis ya. Surat polis memanggil saya ke balai polis. Saya pun tidak tahu daripada mana dia dapat nama saya, nama kami yang berlima ini. Kes kami yang ditangkap ini saya pun tidak tahu apa tujuan mereka menahan kami berlima, berenam, termasuk yang terakhir ditangkap pada masa itu. Dan surat yang pertama saya memang tidak layan, saya tidak ikut dia, saya tidak pergi. Dan surat yang kedua kami berlima, dia yang berlima dikena tangkap tu saya dah berbincang macam mana, sama ada kita mau pergi tidak. Orang kata kalau kita tidak pergi pun datang lagi surat, dia kata. Okey, kalau macam itu saya beritahu dia kita dengan rela, dengan hati terbuka kita cuba pergi. Apa dia orang nak? Jadi kami pergi balai polis. Masa itu kami pergi balai polis. Balai polis mana? Balai polis Tebede. Jam 9 pagi. Kami tunggu situ dengan tujuan dia kata ada perbincangan, ada mesyuarat. Okey, apabila kami berlima tunggu di balai polis Tebede, kami sudah bagi nama kami situ, tiba-tiba datang polis daripada Serian. Dia bawa kami daripada Tebede sampai Serian lebih kurang dalam pukul 10:30 pagi kami daripada Tebede sampai Serian. Ya. Apabila kami sampai Serian, adalah kawan saya Peter daripada kampung Tamung Mawang ni, dia kata, kita sudah lepas ini kita tukas luar, dia kata. Saya bagi tahu dia, jangan, sabar dulu. Kita tengok apa reaksi dia orang ni. Kalau dia betul-betul nak tolong kita, dia mesti tanya kita di sini. Saya bagi tahu. Sebab saya pun ada pengalaman juga ya, nak menyiasat, nak bertanya kepada orang. Ya. Jadi lama-kelamaan sampai tengah hari, sampai saya merayu kepada polis di Serian, suruh dia beli nasi. Kalau tidak, kami balik, saya beritahu dia.
Dia pun beli nasi, kami makan di Serian lepas tengah hari. Lepas itu, lepas tengah hari, kami sudah turun cop jari apa semua situ. Lepas itu dia bagi lagi borang, suruh kami sign borang tangkapan pukul 12, lepas pukul 12 tengah hari. Kami sendiri yang sign borang tangkapan di Serian, Balai Polis Serian. Jadi lepas itu kami dibawa ke Kuching. Apabila kami sudah naik van, tangan kami pun sudah semua digari. Sudah, ini sudah orang salah, saya beritahu dia. Kita ini memang orang salah, saya beritahu dia. Sebab kita digari. Apabila kami sampai Kuching, kami sudah diletak di Balai Polis yang berasingan. Mani, Balai Polis Sungai Maung, saya di Sekama, Barak di Tabuan Jaya, Karya dengan Peter di Balai Polis Gita pada 13 hari bulan itu. Lepas itu 13 hari bulan, 14 hari bulan pagi kami sudah dibawa ke Balai Polis Sentral. Dan masa itu saya merasa terkejut dan rasa takut pun ada. Saya minta maaf kepada Encik Siti Hau, yang berhormat Siti Hau, sebab saya tidak mengenali beliau. Yang Peter ini yang mengenali beliau pun tidak beritahu. Dia nak bertanya dengan saya minta maaf Cik, kalau dia nak cakap beritahu dengan saya punya I.O. dulu, saya beritahu dia. Jadi I.O. itu beritahu, itu kamu punya lawyer, dia kata, peguam kamu. Lepas itu baru saya rasa, hati saya serasa senang, saya sudah ada harapan, kalau tidak ada mungkin apa yang akan terjadi. Saya sudah berpikir balik, ada lagi manusia yang pedulikan kami ini dalam hati saya. Rupa-rupanya Chin Hau ini adalah seorang wakil rakyat Batu Lintang. Lepas itu saya minta maaf dengan beliau, dia kata tidak apa, dia kata kamu tidak tahu pun sekarang pun kita baru berjumpa, dia kata. Dan selepas itu kami dibawa masuk ke balai, yang sebenarnya kami pun tidak tahu apa tuduhan-tuduhan yang dituduh pada kami. Yang saya tahu kami disabitkan kesalahan mengkhianat, membakar jenderal-jenderal pembalakan. Itu tuduhan terhadap kami. Jadi apabila kami sudah dapat lawyer Chin Hau dengan kawan rakan-rakannya, dan kami sudah, saya sendiri memikirkan memang harapan kami memang besar, kami akan dibebaskan tanpa syarat. Sebab Chin Hau sendiri yang beritahu kami, jangan takut, yang membakar bukan kamu, dikata. Kuli-kuli pekerja balak yang membakar dia, dikata. Jadi selepas itu kami ditahan mulai daripada 14 hari bulan. Kami dibawa bicara ke mahkamah pada 18 hari bulan. Dan keputusan yang kami terima daripada mahkamah, kami dibebaskan tanpa syarat. Kami sebanyak 6 orang, yang saya, Papai, Peter, Karya, Mani, Barat dengan Isa. Kami 6 orang dibebaskan tanpa syarat sehinggalah hari ini.